Kita ingin bertanya bagaimana sebenarnya pelibatan jurulatih wanita ini di dalam sukan, khususnya di dalam sukan wanita. Kalau kita boleh lihat, terdapat juga beberapa kes yang melibatkan jurulatih lelaki yang melakukan gangguan seksual. Sebenarnya ini merupakan satu kes yang terbaru dan masih lagi berlangsung. Itu yang ingin kita bicarakan sebenarnya bersama dengan tetamu kita, iaitu Puan Wan Nur Afzan Wan Mahdi, pengarah Akademi Kejurulatihan Kebangsaan. Sebentar sahaja lagi, sekiranya sudah pun bersiap sedia, kita akan bersama dengan pengarah Akademi Kejurulatihan Kebangsaan untuk berbicara mengenai peranan wanita dalam aspek kejurulatihan sukan. Tapi terlebih dahulu ingin saya beritahu kepada anda kepulangan Wira dan juga Wirawati negara kita. Semalam kita menyaksikan Dabita telah pun selamat sampai ke tanah air. Tapi apapun untuk atlet-atlet kita yang sudah pun pulang ke Malaysia, mereka diperlukan kuarantin sebanyak 14 hari. Jadi sepanjang tempoh 14 hari ini mereka di pusat kuarantin, tidak boleh lagi pulang untuk berjumpa dengan keluarga tersayang untuk berkongsi kegembiraan mereka sepanjang Tokyo Olimpik 2020. Jadi kita nak terus saja bersama dengan tetamu kita hari ini untuk berbicara mengenai peranan wanita dalam aspek kejurulatihan, iaitu Puan Wan Nur Afzan Wan Mahdi, pengarah Akademi Kejurulatihan Kebangsaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Syafiqah. Apa khabar? Sihat, Alhamdulillah. Baik Puan, bila tadi saya bagi mukadimahnya, kalau kita tengok sukan Olimpik pada tahun ini, walaupun sukan itu sukan wanita, jurulatihnya tetap lelaki. Bagaimana sebenarnya Puan nak merungkai penyataan ini, Puan? Alright, just untuk pemaluman awal sebenarnya daripada jumlah jurulatih yang hadir di Olimpik untuk Olimpik 2020 kali ini hanya diwakili oleh 2 orang jurulatih saja. So ini menunjukkan sedikit kerunsingan lah di pihak negara kita. So of course di Akademi Kejurulatihan Kebangsaan kita telah wujudkan satu program yang kita panggil Women Can Coach, di mana peluang-peluang yang sama kita berikan kepada jurulatih lelaki untuk dinaikkan tarafnya. So sedikit elemen on the Women Can Coach ni kita buat special program untuk wanita-wanita di luar sana, dan antara metod ataupun pendekatan yang terbaik yang kami cuba usahakan adalah mengintai bekas-bekas atlet kebangsaan untuk dijadikan jurulatih baik di peringkat akar umbi ataupun di peringkat lebih tinggi. Betul. Jadi itu sebenarnya salah satu inisiatif yang sangat baik, yang kalau kita boleh lihat sekiranya atlet itu sendiri yang menjadi jurulatih, dia punya rasa tu akan lebih sampai sebenarnya kepada atlet tersebut. Dia punya feel berbeza. But of course kita tidak menidakkan kepada mereka-mereka dekat luar sana yang ingin to be a part of the ecosystem coaching di Malaysia. Maknanya kita tidaklah katakan 100% kita kena ambil bekas national athletes ataupun bekas atlet-atlet negeri, tetapi this is salah satu kelebihan, boleh saya katakan salah satu jangkauan untuk kelebihan untuk kita guna pakai untuk kejurulatihan di Malaysia. Okey, kita kembali semula ke asasnya sebenarnya. Apakah kepentingan jurulatih wanita itu di dalam sesuatu sukan bagi pandangan Puan sendiri? Alright, bagi pandangan saya, of course dari segi saintifik, dari segi fiziologi badan and so on, elemen-elemen penting yang biasanya atlet wanita tidak mudah untuk share ataupun kongsi apa yang dia rasa dengan jurulatih lelaki. So kat situ ada satu halangan ataupun big tembok yang besar untuk semua yang berlaku dalam fiziologi badan dia untuk dia bercerita dengan jurulatih lelaki. So dengan jurulatih wanita ni, jurulatih wanita lebih memahami. Of course, kalau saya boleh highlightkan sedikit, remaja yang telah mencapai akhir balik ataupun puberty level, berlaku sedikit perubahan on dia punya fiziologi badan. Contohnya pertambahan lemak, pertambahan body mass and so on.
sedikit sebanyak akan menurunkan prestasi pada waktu itu. Tapi pada masa yang sama, jurulatih wanita, bukan saya nak kata jurulatih lelaki tidak memahami, tapi jurulatih wanita because dia adalah same gender. Dia lebih mudah dan kita juga mahu elakkan elemen-elemen sexual harassment. Okey, berlaku kadang-kala mungkin bagi pandangan jurulatih lelaki benda tu tak ada isu, tetapi as a wanita itu adalah satu perkara yang tidak boleh kita ungkapkan ataupun kita exploitkan dalam situasi kejuratihan. Macam saya katakan tadi, antara kalau kita boleh lihat pengamatan kita dalam Sukan Olimpik Tokyo ini khususnya, walaupun sukan itu sukan wanita, jurulatihnya juga lelaki. Kita tak nampak jurulatih wanita, kuranglah kita nak katakan situ. Tetapi dari segi faktanya sebenarnya, sukan manakah yang sebenarnya penglibatan jurulatih wanita itu agak kurang? Okey, boleh saya nyatakan di sini yang kita masih kurang, contohnya sukan diving. Kalau nak ikutkan dari penerjun-penerjun kita ada 5 orang wakil Malaysia. Semuanya daripada kumpulan wanita. So ini adalah satu apa yang boleh saya sharekan, satu penghargaan untuk wanita di luar sana dan penghargaan kepada atlet wanita Malaysia juga. Tetapi pada masa yang sama, kepakaran kejurulatihan tempatan yang ada di kalangan wanita-wanita ini sepatutnya ditingkatkan lagi. So melalui Akademi Kejurulatihan Kebangsaan, kita try in our level best untuk push bekas-bekas atlet ataupun jurulatih-jurulatih yang berminat di luar sana untuk join in the program, di mana kami ada 3 level sains sukan, tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Dan beside apa yang ada sekarang ni, bersama-sama kerjasama dengan Persatuan Sukan Kebangsaan, kami juga mewujudkan satu program yang kami develop bermula tahun lepas lagi, iaitu simposium. InsyaAllah simposium ni akan berlaku antara 7 hingga 10 September 2021 secara virtual, yang melibatkan nama simposium tu adalah Women Can Coach, Coaching Science, Fitness and Health Symposium 2021. Dan just untuk pemakluman semua orang di luar sana, dengan adanya inisiatif dari Kementerian Belia dan Sukan, sebelum ni kita kenakan charge kepada orang yang ingin ataupun peserta-peserta yang ingin melalui ataupun menyertai this virtual symposium. Tetapi dengan adanya kerajaan kita sekarang looking forward untuk membantu rakyat di luar sana, dia diberikan secara percuma. So jom daftar untuk tujuan virtual symposium ini. Okey, itu secara amnya. Kalau kita nak lihat perinciannya pula bagaimana, apakah sebenarnya peranan KBS ataupun ISN khususnya dalam meningkatkan lagi penglibatan wanita dalam sektor kejurulatihan ini? Okey, alright. Tadi saya dah highlight pasal Women Can Coach. Kita encourage persatuan-persatuan sukan kebangsaan untuk meramaikan lagi jumlah jurulatih di luar sana. Dan just untuk pemakluman, dia bermula daripada Majlis Olimpik Malaysia, memang dah ada jawatan kuasa wanita dalam sukan, dan melalui Pesuruhjaya Sukan, mana-mana persatuan sukan kebangsaan yang berdaftar di bawah Pesuruhjaya Sukan, salah satu elemen penting yang di-highlight adalah jawatan kuasa sukan, jawatan kuasa wanita dan sukan, di mana perkara-perkara yang dititik beratkan adalah hak-hak atlet wanita dan juga bagaimana nak tambahkan lagi penlibatan wanita baik dari segi kejurulatihan, pentadbiran dan juga kehakiman ataupun kepengadilan. Itu antara langkah-langkah yang sedang dan telah berlaku. Satu permasalahan di sini sebenarnya pandangan kalau kita boleh lihat ialah kurangnya rakyat Malaysia khususnya yang melihat kejurulatihan ini ataupun jurulatih ini sebagai satu kerjaya. Bagaimana sebenarnya KBS dan juga ISN memandang kepada perkara ini? Alright, just untuk makluman semua, melalui program-program yang diwujudkan baik dari segi di Majlis Sukan Negara, di Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah Sekolah Sukan Malaysia, Sekolah Sukan Negeri dan juga kepelbagaian yang ada, mereka telah menjadikan program yang diwujudkan melalui Akademi Kejurulatihan Kebangsaan sebagai salah satu syarat penting
di mana baik dari segi jurulatih wanita ataupun jurulatih lelaki perlu mempunyai sijil dan ditambah dengan sijil kejurulatihan sukan spesifik. Contohnya kalau mereka datang daripada bola jaring dan mereka mendapat level 1 di bola jaring, pada masa yang sama mereka juga perlu mendapatkan level 1 di sport science. Okey, so pertambahan level 1 di sport science dan level 1 di sukan spesifik akan membolehkan mereka memegang lesen dari Institut Sukan Negara lah, lesen kejurulatihan dipanggil lesen C. So kita ada lesen C, lesen B dan lesen A. So encouragement yang macam ni lah yang kita look forward dan alhamdulillah sambutan very good daripada persatuan-persatuan sukan kebangsaan yang telah melihat bahawa kepentingan keseimbangan baik dari segi sukan spesifik, dari segi skill, kemahiran-kemahiran skill dan juga dari segi bagaimana menguasai ataupun mendapatkan ilmu untuk sains sukan dan juga perubatan sukan melalui program-program yang kita wujudkan di Akademi Kejurulatihan Kebangsaan. Ini termasuklah contohnya ada injury, pencegahan kecederaan, bagaimana kita nak buat pencegahan kecederaan, kita ajar mereka kepada pemakanan yang sihat, bagaimana nak mengajar. Because sebagai seorang jurulatih, mereka merupakan mini saintis, mewakili saintis-saintis sebab tidak semua tempat sedia dari segi pegawai pemakanan, pegawai fiziologi sukan and so on. So ini adalah beberapa langkah yang kita gunakan kepada jurulatih di luar sana. Baik Puan, sekali lagi mungkin Puan boleh wawarkan Women Can Coach ini bagaimana untuk menyertainya dan apa di antara program yang boleh Puan kongsikan dalam kesempatan masa yang kita ada ini. Alright, untuk Women Can Coach kita telah adakan khusus-khusus Women Can Coach dalam dah berlaku 3 pun pada tahun ini, 3 series dah akan berlaku lagi pada bulan 8 nanti insya-Allah. Dan beside Women Can Coach yang kita buat melalui boleh layarilah website Akademi Kejurulatihan Kebangsaan dan di situ juga kita masukkan juga yang Women Can Coach WCCS2021.isn.gov.my untuk mereka klik dan daftar secara percuma untuk simposium terbabit. So ini saya harap dapat membantu because antara speaker-speaker besar dalam Women Can Coach nanti adalah Dr. Imelda sendiri, Datuk Marina Ching yang bekas-bekas pemain kebangsaan kita pada waktu dulu akan turut sama join in the program terbabit. Jadi kepada anda yang berminat dalam program Women Can Coach ini boleh saja terus melayari laman sesuai yang telah pun diberikan oleh Puan Wan Nur Afzan, Wan Mahadi, Pengarah Akademi Kejurulatihan Kebangsaan. Terima kasih Puan kerana sudi berkongsi dengan kita peranan wanita dalam aspek kejurulatihan ini.